Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, ini adalah ulangan kelas sebentar tadi. Kita dah belajar topik wang dan bank. Okey, kita tengok dulu. Wang dari segi definisi dia adalah benda yang diterima umum sebagai alat perantaraan pertukaran. Okey, jadi sebelum kita gunakan sistem wang, kita guna sistem barter iaitu sistem pertukaran barang dengan barang. 3 jenis wang iaitu duit shilling, kita ada juga wang kertas dan juga kita ada deposit semasa. Deposit semasa membolehkan pelanggan untuk menggunakan kemudahan cek sebagai alat pembayaran. Okay, kemudian kenapa kita dah tak guna sistem barter? Sebab kelemahannya adalah barang tak tahan lama. Contohnya kita nak tukarkan sayur dengan ikan. Kemudian masalah untuk membawa barang. Contohnya kita nak tukar lembu dengan ayam. Jadi sukar kita nak bawa lembu tersebut untuk kita dapatkan pertukaran. Kemudian masalah kehendak serentak. Contohnya orang yang ada lembu, dia nak dapatkan ikan. Orang yang ada ikan, dia tak nak lembu, dia nak ayam contohnya. Dan seterusnya, kesukaran menentukan kadar pertukaran. Berapa ekor ayam yang kita perlu tukarkan untuk dapatkan seekor lembu. Sukar untuk kita tentukan. Kemudian sukar pula kita nak bahagikan kepada unit yang lebih kecil. Wang pula dia diterima umum. Kalau kita pergi mana-mana kedai pun biasanya dia terima duit untuk kita beli barang. Mudah nak bawa sebab dia ringan, tahan lama. Kemudian mudah nak bahagikan. Kita ada duit shilling, kita ada duit kertas serendah RM1, yang paling besar RM100. Kemudian kestabilan nilai. Nilai ni stabil. Walaupun kita dah simpan 10 tahun, dia RM1 tu masih digunakan sebagai RM1 lah. Kemudian penawaran dia terhad. Katakan kita tukarlah duit tu jadi kita gunakan sebagai daun. Daun ni terlalu banyak. Bila terlalu banyak dia tak ada nilai. Sebab tu wang ni dia mesti mempunyai ciri-ciri penawaran dia terhad. Fungsi wang ada 4. Yang pertama, alat perantaraan pertukaran, iaitu keyword dia untuk membeli barang dan perkhidmatan. Kemudian yang kedua, alat ukuran nilai. Kita nilai barang dengan nilai RM contohnya. Satu laptop berharga RM RM2,500. Okey. Ukur nilai barang. So, boleh bandingkan dengan barang yang lain. Kita boleh bandingkan yang mana lebih murah, yang mana lebih mahal dan sebagainya. Alat simpanan nilai disebabkan wang tadi tahan lama dan nilai dia stabil, kita boleh simpan untuk kegunaan pada masa depan. Dan yang seterusnya sebagai alat bayaran tertunda. Keyword dia kat sini boleh bayar secara kredit dan juga bayaran secara ansuran. Okey. Okey, next. Seterusnya kita tengok Bank Negara Malaysia. Okey, Bank Negara Malaysia adalah bank pusat kepada negara Malaysia. Ditubuhkan pada 1959 yang mana kuasa mutlak untuk mengeluarkan nilai mata wang dan diketuai oleh seorang Gabenor untuk mengawal nilai mata wang, jurubank kepada kerajaan, jurubank kepada bank perdagangan, dan yang terakhir, fungsi bank negara adalah mengawal kestabilan ekonomi. Okey. Fungsi bank pusat. Yang pertama, mengeluarkan mata wang, mengawal kestabilan nilai mata wang, jurubank kepada kerajaan, jurubank kepada bank perdagangan dan juga mengawal kestabilan ekonomi. Okey, yang pertama, mengeluarkan mata wang iaitu ringgit Malaysia. Yang mana hanya wang sah sahaja yang dikeluarkan di bank negara. Okey, kita tengok nilai mata wang. Malaysia, bumi bertuah.
kaya dengan keunikan budaya dan keindahan alam semula jadi. Inilah warisan yang mencorakkan identiti kita. Identiti yang kekal dan terus berkembang mendukung perjalanan kita untuk terus menempuh kejayaan sehingga hari ini. Hari ini, kita meraihkan kekayaan dan kepelbagaian warisan negara dengan pelancaran Mata Wang Malaysia siri baharu. Siri yang bertemakan keunikan Malaysia. Menggabungkan ciri keselamatan yang terkini. Setiap wang kertas dan duit shilling mempamerkan kekayaan negara kita. Daripada khazanah seni dan kraf tangan, ke permainan tradisi, hidupan liar yang mengagumkan, bunga-bungaan yang mempesonakan, hidupan laut penuh keajaiban, kekayaan dan kepelbagaian hasil bumi, sehinggalah keindahan alam semula jadi yang menakjubkan. Duit shilling pula mengabadikan seni kraf tangan tradisional dan keindahan flora negara, berlandaskan prinsip-prinsip yang menyatukan kita. Inilah simbol kebanggaan kita. Khazanah warisan inilah yang menjadikan siapa kita, yang mendefinisikan kita. Inilah keunikan Malaysia. Okey, baiklah. Kita tengok tadi Bank Pusat mengeluarkan mata wang. Yang kedua, bagaimana Bank Pusat mengawal nilai mata wang. Okay, ada dua cara untuk nilai sesuatu mata wang. Yang pertama dari segi kuasa beli, iaitu kemampuan masyarakat untuk membeli barang. Okey, kuasa beli akan menurun sekiranya harga barang meningkat. Jadi inflasi ni maksudnya kenaikan harga barang secara berterusan. Jadi nilai mata wang boleh terjejas kalau kadar inflasinya tinggi. Di seterusnya, mata wang asing. Kita bandingkan nilai mata wang dengan dolar Amerika sebab dianya digunakan secara meluas dalam perdagangan antarabangsa. Contohnya, sebelum ini RM4.99 untuk dapatkan 1 US dollar ataupun RM1 Malaysia kita akan dapat 0.24 sen US dollar. Apabila contohnya nilai mata wang kita daripada 1 US dollar RM4.9 jadi RM4.50. Untuk dapatkan 1 US dollar sebelumnya RM4.9, sekarang RM4.50. Maksudnya nilai mata wang kita jatuh. Kita kena bayar lebih banyak untuk dapatkan 1 US dollar. Jadi biasanya mata wang asing ni dia berubah mengikut keadaan ekonomi semasa lah. Jadi bagaimana untuk mengawal kestabilan nilai mata wang? Yang pertama, kerajaan mewujudkan sandaran minimum. Okey, contohnya sekarang kerajaan Bank Negara menetapkan 80.59% yang mana untuk mengeluarkan mata wang negara, untuk cetak mata wang, kerajaan kena pastikan kita ada simpanan dalam bentuk emas dan juga rizab antarabangsa, simpan mata wang asing di bank negara sebanyak 80.59%. Contohnya kerajaan nak cetak RM100, kerajaan ataupun bank pusat kena ada simpanan sekurang-kurangnya RM80.59. Okey. Ini membolehkan kerajaan ataupun bank pusat campur tangan dalam pertukaran asing. Contohnya, apabila ringgit Malaysia jatuh ataupun rendah, bank negara akan membeli ringgit Malaysia. Beli merujuk kepada demand ataupun permintaan. Apabila permintaan meningkat, nilai mata wang kita akan jatuh. Contohnya nilai Malaysia RM
rendah berbanding US dollar. So kerajaan ada simpan dolar Amerika dalam rizab pertukaran asing. So bila nilai RM jatuh, kerajaan beli RM di pasaran antarabangsa dan menjual rizab pertukaran asing iaitu US dollar. Bila dia beli ringgit Malaysia, wujud permintaan ringgit Malaysia, so RM akan naik. Pada masa sama, dia beli ringgit Malaysia dan dia jual ataupun tawarkan US dollar supaya apabila kita buat penawaran mata wang asing, penawaran meningkat, nilai US dollar akan jatuh. Kemudian mengawal inflasi melalui alat dasar kewangan yang kita akan tengok sebentar lagi. Macam mana pula kerajaan jurubank kepada kerajaan? Kita tahu kerajaan pun ada hasil dan ada belanja. Jadi duit-duit yang kerajaan terima melalui cukai dan sebagainya disimpan di bank pusat. Jadi bank pusat ni dia mentadbir akaun kerajaan, iaitu akaun kewangan, semua catatan hasil dan perbelanjaan, dan juga akaun pinjaman, iaitu rekod pinjaman kerajaan, dan menguruskan penerimaan hasil dan pembayaran perbelanjaan kerajaan. Selain itu juga kalau bank kerajaan tak cukup duit, jadi bank pusat dia perlu memberi pendahuluan sementara dan dia perlu bayar tidak lewat daripada 3 bulan setelah berakhirnya tahun kewangan kerajaan. Contohnya kewangan kerajaan berakhir 31 Disember. So dia kena bayar selewat-lewatnya 31 Mac 2021. Seterusnya jurubank kepada kerajaan yang seterusnya adalah mengurus hutang negara. Jadi bank pusat perlu bertanggungjawab nak cari pinjaman sama ada dalam atau luar negara melalui penjualan bil perbendaharaan, surat jaminan kepada institusi kewangan ataupun pasaran modal antarabangsa serta menerbitkan sijil pelaburan kepada institusi kewangan Islam. Dia juga kena memberi nasihat pelaburan kepada bank pusat melalui dia buat kajian terhadap projek-projek dan dinilai sama ada projek tersebut memberi keuntungan ataupun tidak untuk memberi nasihat yang terbaik kepada kerajaan untuk membuat pelaburan. Termasuklah pelaburan di luar negara lah. Kemudian bank pusat menguruskan pertukaran asing, mengawal pertukaran asing untuk memastikan nilai mata wang dalam keadaan stabil dan rizab antarabangsa sentiasa mencukupi untuk mengawal pertukaran asing. Seterusnya jurubank kepada bank perdagangan. Kita tahu bank perdagangan ni dia ada buat interbank transaksi. Maybank kepada CIMB, CIMB kepada Bank Islam dan sebagainya lah. Jadi bank pusat lah menjadi orang tengah yang menyediakan akaun penjelasan terutamanya dari segi aktiviti pengeluaran cek untuk membuat akaun penjelasan lah. Sorry. Cek Bentar. Tadi memberi nasihat. Seterusnya fungsi bank pusat menjadi jurubank pada kerajaan tadi menjaga rizab berkanun. Bank perdagangan apabila dia terima duit daripada orang ramai, tidak semua dia boleh niagakan untuk memberi pinjaman. Dia kena simpan sikit. Rizab berkanun ni maksudnya rizab ni simpanan, berkanun ni wajib. Simpanan wajib bank perdagangan di bank pusat. Contohnya pada kadar 3.5%. Jadi contohnya orang ramai simpan 100, so dia kena simpan RM3.50 simpan di bank pusat. Supaya boleh kawal kuasa memberi pinjaman oleh bank perdagangan kepada orang ramai. Seterusnya, bank pusat juga menjadi sumber pinjaman terakhir kepada bank perdagangan kalau dia ada masalah kewangan. Ulang kaji balik. 4 fungsi bank negara Malaysia: mengeluarkan mata wang, mengawal kestabilan nilai mata wang, jurubank kepada kerajaan dan juga jurubank kepada bank perdagangan. Yang terakhir, mengawal kestabilan ekonomi. Bagaimana bank pusat mengawal kestabilan ekonomi? Iaitu mengawal inflasi dan juga deflasi melalui dasar kewangan. Tak ada rizab tunai,
rizab berkanun, syarat sewa beli dan juga surat jaminan kerajaan. Okey. Rizab tunai, tengok satu-satu Rizab tunai, wang tunai yang perlu disimpan di bank perdagangan. Kalau inflasi harga naik disebabkan permintaan meningkat. So kerajaan nak kurangkan permintaan masyarakat, kerajaan naikkan rizab tunai supaya bila rizab tunai dinaikkan, bank tak boleh bagi pinjaman banyak. Dia kena simpan lebih banyak dekat bank pusat, jadi dia tak boleh simpan lagi tak boleh bagi pinjaman banyak kepada orang ramai. Jadi jumlah penawaran wang berkurang, permintaan berkurang dan inflasi terkawal. Maksudnya inflasi harga naik. Jadi permintaan turun, harga akan turun. Tapi kalau sekarang kemelesetan ekonomi, rakyat tak ada duit, so kerajaan turunkan rizab tunai. So bila turunkan rizab tunai, bank pusat dia tak perlulah simpan terlalu banyak. Dia lebih banyak boleh bagi pinjaman kepada orang ramai. Bila ramai orang pinjam duit di bank, jadi jumlah penawaran wang bertambah. Bila orang ramai ada duit, dia boleh buat permintaan beli barang. Permintaan meningkat, so kegiatan ekonomi pun meningkat. Seterusnya rizab berkanun, simpanan wajib di bank pusat. Maybank, CMB simpan di bank pusat. Jadi sama juga seperti rizab tunai tadi. Kalau inflasi dinaikkan rizab berkanun. Tapi kalau kemelesetan ekonomi, turunkan rizab berkanun, lebih ramai bagi meminjam duit, jadi kegiatan ekonomi meningkat. Kadar faedah pula, ketika orang kaya ataupun inflasi, permintaan meningkat, kerajaan naikkan kadar faedah supaya tak ramai orang pinjam duit, jadi permintaan berkurang, harga turun, inflasi terkawal. Tetapi keadaan kemelesetan ekonomi seperti sekarang, kadar faedah diturunkan supaya lebih ramai orang pinjam duit. Bila orang pinjam duit, permintaan meningkat, kegiatan ekonomi meningkat. Jadi harga pun akan naik balik lah. Okey, surat jaminan kerajaan ni adalah pinjaman jangka masa panjang oleh kerajaan kepada institusi kewangan dan juga orang ramai. Okey, kita ambil contoh satulah ketika kemelesetan ekonomi seperti sekarang. Kerajaan beli surat jaminan. Sebelum ni masa kaya kerajaan jual, so kita duit kita bagi kepada kerajaan, kita simpan surat saja. So masa kemelesetan ekonomi, kerajaan beli balik, kerajaan ambil surat tu, kerajaan bagi duit kepada orang ramai. Jadi wang bertambah, kuasa beli meningkat, jadi kegiatan ekonomi akan meningkat kembali. Okey, kemudian syarat sewa beli masa orang tengah susah. Contohnya syarat sewa beli ni pinjaman. Jadi ada dua item dalam syarat sewa beli. Yang pertama, tempoh pinjaman. Kalau orang tengah susah, panjangkan tempoh pinjaman. Tapi kemudian kalau satu lagi adalah syarat untuk pinjam. Dari segi amount ni, kalau orang susah tengah, kita kena naikkan lah. Okey. Contohnya syarat sewa beli masa kemelesetan ekonomi, kerajaan panjangkan tempoh pinjaman dan juga longgarkan syarat sewa beli seperti boleh pinjam banyak, boleh bayar dalam masa yang lebih panjang lah. Ini ciri-ciri tadilah. Rizab tunai, rizab berkanun, kadar faedah, surat jaminan kerajaan. Semasa inflasi, naikkan rizab tunai, naikkan inflasi harga naik, naikkan rizab berkanun, naikkan rizab tunai, naikkan kadar faedah, jual surat jaminan kerajaan dan juga ketatkan syarat sewa beli. Tapi semasa kemelesetan, orang tengah susah, seperti sekarang, kerajaan turunkan rizab berkanun, turunkan rizab tunai, turunkan kadar faedah, longgarkan syarat sewa beli supaya lebih ramai orang membuat pinjaman. Kemudian kerajaan beli surat jaminan kerajaan. Okey. Itu saja. InsyaAllah next slide kita sambung bank perdagangan.